Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi yang indah ini kita dapat lagi bersama-sama diberi peluang oleh Allah untuk kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada hari Rabu yang mulia ini saya memulakan pengajian saya dengan menggunakan kitab Safinatun Najah. Jadi kitab tersebut boleh download daripada Play Store ataupun saya telah hantar file PDF dalam tu dan bolehlah kita download, print dan sebagainya, ataupun boleh mencari di kedai-kedai kitab yang berjudul Safinatun Najah. Okey. Kitab Safinatun Najah ini diberi nama Safinatun Najah ataupun ada nama yang lain, Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdil maula, yang memberi makna bahtera penyelamat dalam membicarakan apa yang wajib ke atas seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab asas dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ia sering digunakan dalam silibus pembelajaran di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kebanyakannya sebelum mereka mendalami ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i, mereka akan memulakan pengajian mereka dengan menggunakan kitab Safinatun Najah. Baik. Secara ringkasnya, saya dalam pengajian kita, saya tidak akan menceritakan ataupun mensyarahkan dengan secara detail. Cuba tengok keadaan part-part yang saya rasa penting, saya akan ceritakan dengan detail. Tetapi pada peringkat awal, saya hanya ingin mengupas tentang apa yang ada terkandung dalam kitab Safinatun Najah agar kita yang berada dalam channel ini dapat memahaminya. Kerana saya faham dalam channel ini ada daripada berbagai-bagai latar belakang, ada daripada ustaz, ada daripada guru, ada daripada orang awam, ada daripada peniaga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini beri manfaat kepada kita, ahli keluarga kita dan masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pengenalan sedikit mengenai kitab Safinatun Najah dan juga pengarangnya, yang mana pengarang ini yang ditulis Safinatun Najah ni oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Salim bin Subair bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Subair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Ia dilahirkan di kampung Zi Asbah, salah sebuah kampung di Hadramaut, Yaman. Jadi ulama-ulama Hadramaut merupakan ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang banyak mengarang kitab dan juga ulama-ulama yang sering datang berdakwah di seluruh pelosok dunia demi menyebarkan tauhid dan juga kasih sayang. Jadi beliau ini dalam pendidikan awalnya, beliau mendapat pendidikan daripada ayahnya sendiri, Syekh Abdullah bin Sa'ad. Beliau mempelajari Al-Quran, tajwid, dan seterusnya beliau menuntut ilmu dengan beberapa ulama di Hadramaut pada kurun ke-13 Hijrah. Dan selepas itu beliau mula menghabiskan masanya untuk berdakwah, mengajar agama dan melahirkan ramai di kalangan anak-anak muridnya yang terkenal. Dan beliau telah datang ke tanah Nusantara ini, dan riwayat mengatakan beliau wafat di Indonesia, di Betawi, Jawa Indonesia pada tahun 1271 Hijrah. Dan antara karangan-karangan beliau adalah Matan Safinatun Najah, Al-Fawaid Al-Jaliliyah fi Azhar At-Tu'ati Al-Hiyal Ar-Ribawiyah, dan beberapa lagi kitab-kitab beliau yang masyhur yang beliau telah karangkan. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat berkenalan dengan sebuah kitab yang hebat. Walaupun kitabnya nipis, walaupun kitabnya biasa, tetapi keikhlasan penulis kitab tadi telah menjadi bukti tentang keikhlasan kitab tadi, sehingga hari ini ramai ribuan jutaan orang
telah mempelajari kitab yang barakah ini. Mudah-mudahan kitab yang barakah ini memberi manfaat kepada kita semua untuk menjadi tauladan, pedoman dalam kita menjalani hidup seharian kita. Alhamdulillah. Saya mulakan hari ini perbahasan kitab Safinatun Najah ini dengan hanya muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi musannif memulakan penulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana berpandukan kepada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, setiap perkara kullu amrin zibalin, setiap perkara yang ada manfaat sekiranya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah tidak ada barakah. Sebab tu ingat, ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, perkara-perkara yang baik yang kita hendak lakukan, kita hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana pada Bismillah itu ada energi yang tersendiri, ada cahaya yang tersendiri. Maka cahaya tadi itu akan membuatkan segala perbuatan kita akan menjadi mudah, menjadi ringan dan menjadi senang. Sebab tu jangan kita tinggalkan Bismillah. Apa saja perkara kita buat dengan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan perkara tersebut sudah ada doanya yang khusus. Kalau perkara tersebut tidak ada doanya yang khusus, contohnya kita buka kitab, kita tutup kitab, kita buka Al-Quran, kita tutup Al-Quran. Jadi kita boleh menggunakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran, kita nak mula, kita baca Bismillah. Nak buka kitab, kita baca Bismillah. Kita nak baca buku, buka buku, kita baca Bismillah. Kita angkat barang, kita baca Bismillah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita bolehkan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kecualilah perkara tersebut yang sudah ada doanya, seperti mana doa apa? Doa makan. Tak perlulah kita baca Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebab dia sudah ada doa yang khusus. Contoh kita nak azan, kita tak perlulah baca Bismillah dulu baru kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia sudah ada lafaz-lafaz yang khusus. Begitu. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, ketika mana setiap kali Jibril datang berjumpa dengan aku, hendak memberikan kepada aku wahyu, maka Jibril akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dalam bacaan solat, boleh je kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita, Bismillah itu merupakan rukun daripada rukun Fatihah. Maka wajib kita membaca rukun daripada rukun solat juga. Kalau kita meninggalkan Bismillah, seolah-olah kita meninggalkan satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka boleh menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah. Baik. Jadi pada pagi ini saya ingin nyatakan bahawasanya dalam Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya ini terdapat faedah-faedah. Faedah-faedah yang besar. Saya nak cerita tentang faedah-faedah pada pagi ini. Saya rasa ramai yang minat, yang ingin mengetahui apakah kelebihan Bismillah. Kelebihan Bismillah banyak. Tetapi sebahagian ulama menyatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimah yang boleh menghilangkan segala kesusahan, segala penderitaan, segala duka cita dalam hidup kita. Nabi bersabda, apabila kamu berada dalam satu kesusahan, maka hendaklah kamu kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu sambung lagi, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kamu daripada bala. Kalau kita baca dengan yakin kepada Allah, walaupun dengan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah Ta'ala akan menghindarkan kita daripada bala. Baik. Dalam sebuah hadis dinyatakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda,
Man qala bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sarafallahu anhu sab'ina baba min anwa'il balaya wal hammi wal ghammi wal lamam. Maknanya, mafhumnya, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya daripada 70 pintu bala, 70 pintu keresahan, 70 pintu kedukecitaan. Maknanya, kalau kita membaca bismillah dan juga wala haula wala tadi dengan niat yang betul, Allah Ta'ala akan hindarkan segala masalah-masalah kita. Masya Allah, Masya Allah. Satu kelebihan yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Disebutkan juga fadilatnya, barang siapa yang membaca bismillah di tempat-tempat yang banyak, Allah tidak akan menjadikan tempat itu laluan kepada syaitan. Syaitan tidak akan lalu di tempat yang dibacakan padanya bismillah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, apabila kamu masuk ke dalam rumah kamu, hendaklah kamu memberi salam kepada ahlinya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita memberi salam bila masuk rumah. Kena lagi rumah-rumah yang kita telah tinggalkan lama. Masuk tu kita bagi salam. Wa idza ta'imtu, apabila kamu makan, adalah kamu menyebut nama Allah. Sesungguhnya seseorang daripada kamu, apabila dia memberi salam ketika mana dia masuk ke dalam rumahnya, dan dia menyebut nama Allah ketika mana dia makan, sesungguhnya syaitan akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, la mabita lakum hahuna wala asya. Kita dah tak ada tempat tidur dah malam ni, dan tidak adalah makanan malam pada malam ni. Kita pergi cari tempat lain lah. Kan, tuan dia masuk rumah tadi baca sebut Assalamualaikum. Kan, dah bagi salam. Dan ketika mana dia makan pula, dia baca bismillah. Maka syaitan kata tak ada ruang dah untuk kita tidur kat rumah ni. Kita pergi cari tempat-tempat yang lain. Baik. Dan apabila kita masuk ke dalam rumah kita dan kita tidak memberi salam dalam rumah kita, kan, kepada penghuni yang ada dalam rumah kita, dan kita tidak menyebut Allah, tidak membaca bismillah ketika mana kita makan dan minum, syaitan akan berkata kepada sahabatnya, kita dah ada tempat tidur malam ni beres. Kita dah ada makan malam-malam ni beres. Sebab apa? Sebab kita tidak memberi salam dan kita tidak membaca bismillah ketika mana kita makan. Baik. Dan antara kelebihan fadilat lagi yang saya ingin sebutkan di sini, para ulama ada menyebut bahawasanya barang siapa yang membaca bismillah, dengar elok-elok ya, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia, akan lindungkan dia pada malam itu daripada syaitan, daripada gangguan syaitan, daripada gangguan manusia dan gangguan jin, daripada bala kita dicuri harta kita, daripada kebakaran, daripada mati terkejut, dan Allah Ta'ala akan hindarkan kita daripada segala bala-bala kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum kita tidur. Ini juga pesanan guru-guru kami, kan, kalau kamu nak dapat keselamatan pada harta benda kamu bacalah 21 kali bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada kamu tidur. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menjaga barang-barang kamu, harta-harta kamu, insyaAllah biiznillah. Dan kalaulah kita baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali ke telinga orang-orang yang gila, kan, orang kena rasuk, orang kena histeria, kadang-kadang berlaku, kan. Kita dengan yakin bismillah tawakkaltu ala Allah, kita baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali, insya-Allah orang tadi akan sembuh daripada gilanya ataupun sembuh daripada rasuknya tadi. Ada juga pendapat mengatakan kalaulah kita membaca bismillahirrahmanirrahim 51 kali
Baca kat mana? Depan muka hakim. Kan? InsyaAllah hakim tadi akan tunduk. Dan hakim tadi akan memberi keputusan yang adil untuk kita. InsyaAllah. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ada satu lagi kelebihan yang saya ingin kongsikan di sini. Kan, kebanyakannya saya tahu yang berada dalam ni mungkin peniaga dan sebagainya. Ini juga amalan-amalan untuk dimurahkan rezeki. Disebutkan bahawasanya barang siapa yang ingin dia kurniakan rezeki oleh Allah tanpa disangka-sangka, rezeki itu datang tanpa disangka-sangka, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 313 kali. 313 kali, iaitu bilangan para rasul. Dan selepas itu dia baca salawat ke atas Nabi SAW 100 kali. Dan dia baca dalam keadaan menghadap kiblat ketika mana terbitnya matahari pada hari Ahad. Ada je, lepas subuh tu kita tunggu sikit sampai syuruk. Waktu syuruk tu, waktu matahari naik. Bila matahari naik, kita pun bacalah Bismillah 313 kali sekejap je, 313 kali. Dan selawat ke atas Nabi 100 kali. Dalam keadaan kita bersuci dan menghadap kiblat, insya-Allah Allah Taala akan pada hari Ahad ya, Allah Taala akan memberikan kepada kita rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Dan barang siapa yang ingin mendapat futuh, mendapat kurniaan ilmu yang luar biasa, Allah berikan ilmu limpahan ilmu yang luar biasa, maka adalah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 40 kali di waktu pagi, 40 hari di waktu pagi. Mana 40 kali pagi, 40 kali pagi berapa? 2500 kali. 2500 kali dia baca setiap pagi selama 40 hari. InsyaAllah Allah Ta'ala akan membukakan kepadanya berbagai-bagai ilmu dengan izin Allah. Ini kelebihan-kelebihan dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baik. Saya rasa pagi ini panjang pula saya berbicara. Cadangan saya hanya 10 hingga 15 minit. Okay. Dan insya-Allah pada Bismillahirrahmanirrahim ni ada beberapa hukum. Dan saya akan nyatakan hukum Bismillahirrahmanirrahim pada kuliah ataupun pengajian yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.